Ini reaksi Hadi Awang isu Rohingya. Anwar cadang kawasan sempadan buat Rohingya. Rakyat sudah muak dengan politik, kata Muhyiddin. Kemana hilangnya 50 juta American dollar dana untuk Rohingya? Sesiapa saja yang dizalimi, kata Abdul Hadi Awang, wajar dilindungi kerana itulah ajaran dianjurkan Islam. Menurut Presiden PAS itu, Islam menekankan kepentingan aspek itu tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit pihak yang dizalimi. Malah katanya ajaran itu wujud sebelum adanya piagam antarabangsa. Berdasarkan realiti tersebut, sepatutnya masyarakat antarabangsa tidak boleh membiarkan sahaja kelakuan kerajaan Myanmar menyekat hak beragama dan berpolitik kepada rakyatnya sendiri di tanah air, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu lagi, langkah yang perlu diambil ialah menghalang penghapusan etnik dan paksaan ke atas Rohingya kerana faktor agama dan kaum oleh kerajaan Myanmar, bukannya menghalalkan tindakan kerajaan negara itu dengan membuka pintu untuk terus dihalau dan dijadikan pelarian. Pada masa sama, Abdul Hadi menyarankan pihak yang mengkritik hanya pandai mengkritik dalam isu berkenaan agar melihat diri sendiri dan memahami sejarah asal-usul mereka. Inilah konsep Islam terhadap pelarian tanpa mengira agama dan bangsa. Semua pihak yang hanya pandai mengkritik sepatutnya menyuluh diri sendiri terlebih dahulu dan mengkaji sejarah di tempat asal mereka, bagaimana cara bertindak terhadap pelarian dan apakah layanan mereka terhadap pendatang. Jangan bercakap setelah hilangnya kuasa, laksana Panglima Ayam Jantan yang hanya kuat berkokok sahaja, katanya. Bagaimanapun, Abdul Hadi tidak menyatakan secara jelas pihak atau kumpulan yang dirujuknya sebagai perlu melihat kembali sejarah dan hilang kuasa itu. Isu Rohingya kembali melatari politik negara ini ekoran insiden pihak berkuasa memintas bot membawa kira-kira 200 pelarian dari Myanmar baru-baru ini. Ia menghidupkan semula polemik mengenai kewajaran kerajaan menerima pendatang terbabit atas dasar kemanusiaan atau membiarkan mereka kembali ke laut. Sebelum ini, beberapa pemimpin kanan PAS tampil memberi kenyataan mengenai isu berkenaan. Abdul Hadi menambah, berdasarkan realiti semasa masyarakat antarabangsa tidak boleh membiarkan saja kelakuan Myanmar yang menyekat hak beragama dan berpolitik rakyatnya. Katanya dasar menerima pendatang adalah tindakan kemanusiaan dan bersifat sementara saja, namun wajib ditanggung secara bersama oleh masyarakat antarabangsa mengikut piagam antarabangsa, bukan Malaysia saja. Ahli Parlimen Marang itu juga mengingatkan PAS bersama Barisan Nasional sebelum ini pernah bersama untuk menangani isu pelarian Rohingya, walaupun pada ketika itu mereka berada di pihak bertentangan. Ini tidak sama seperti Pakatan Harapan yang hanya kedengaran suara Dr. Mahathir Mohamad keseorangan di mimbar PBB, tetapi Pakatan Harapan lebih sibuk menghadapi krisis dalamannya kerana menanti Mahathir meletakkan jawatan, katanya lagi. Apa bezanya junta Myanmar ni dengan Israel? Anwar Ibrahim berkata, nasib yang menimpa pelarian Rohingya adalah lebih kurang sama dengan apa yang menimpa penduduk Palestin di Asia Barat. Menurut Presiden PKR itu, sokongan yang diberikan kepada pelarian Rohingya adalah sama dengan prinsip yang digunakan ke atas penduduk Palestin yang dizalimi Zionis. Mengapa kita sokong Palestin? Kerana rakyatnya dibunuh, dizalimi, diambil tanah. Jadi kita sokong Rohingya juga atas prinsip yang sama. Adakah itu bermakna kita tak jaga rakyat kita? Tidak, katanya menerusi video tazkirah Nuril Anwar yang dipaparkan di media sosial. Anwar juga menegaskan sokongan dan bantuan yang patut diberikan bukan bermakna memberikan kewarganegaraan kepada pelarian terbabit. Sebaliknya, kata beliau, bantuan tersebut adalah dari segi kemanusiaan dan bersifat sementara di negara ini. Untuk membolehkan ia dibuat, Anwar menjelaskan kerajaan boleh menyediakan satu kawasan khas yang dikawal untuk menempatkan pelarian terbabit sementara menunggu mereka dihantar ke negara ketiga. Saya kata cadangkan buat kawasan sempadan bagi mereka duduk sehingga kita dan pada masa sama mendesak kerajaan Myanmar dari segi politik dan negara. Mana boleh Myanmar buang orang begitu saja dan kita kena tanggung, katanya. Isu Rohingya menarik perhatian ramai, terutama dalam kalangan pengguna media sosial sejak beberapa hari lalu selepas pihak berkuasa mematahkan cubaan sebuah bot membawa pelarian Rohingya
memasuki negara ini pada 16 April lalu. Bot tersebut membawa kira-kira 200 orang Rohingya yang mahu memasuki Malaysia menerusi perairan Langkawi. Mereka kemudian diarah meninggalkan perairan negara. Kejadian itu mencetuskan polemik hangat di media sosial dengan orang ramai terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti menyokong agar mereka dibantu dari segi kemanusiaan dan satu lagi menganggap pelarian terbabit hanya membawa masalah kepada negara. Ini juga mengingatkan orang ramai kepada Himpunan Solidariti Kerajaan Barisan Nasional kepada masyarakat Rohingya yang diadakan di Tasik Titiwangsa pada 2016 lalu. Himpunan itu menghimpunkan pemimpin kanan UMNO dan PAS di satu pentas ketika kedua-dua parti belum mengadakan kerjasama secara rasmi untuk rekod UMNO dan PAS kini sebahagian daripada kerajaan Malaysia. Anwar berkata, pemimpin politik yang dulu riuh rendah berucap di perhimpunan menyokong Rohingya agar tidak berdiam diri. Saya harap orang lama pun cakap pasal ini. Pemimpin pun janganlah berdiam diri. Dulu sanggup buat perhimpunan, gantung sepanduk bukan main riuh rendah satu stadium. Sekarang semua senyap sebab rakyat tengah marah. Memang betul, politik ini kena ikut selera rakyat. Tetapi mesti pertahankan yang hak. Dan ini soal kemanusiaan, katanya. Saya tak fikir soal politik. Soal pokok saya ni rakyat tak nak dengar. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, rakyat Malaysia kini sudah muak untuk mendengar cerita-cerita politik. Menurutnya, beliau kini memberi tumpuan dalam menangani krisis COVID-19 berbanding mengulas isu-isu politik seperti keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajuinya. Saya dalam kerajaan, sejak awal saya duduk di kerusi Perdana Menteri, saya tak fikir soal politik. Rakyat tak nak dengar dah muak cerita-cerita itu. Yang mereka nak tahu, apa kerajaan buat, apa Perdana Menteri, jemaah menteri, pentadbiran ini laksanakan untuk menangani isu penting yang mereka hadapi. Saya tak ada dalam kenyataan sebelum ini, hatta sekarang ini, nak mengulas soal-soal berkaitan politik. Nanti orang kata soal COVID-19 tak selesai, dia cerita soal parti dia, gabungan dia, kerajaan dia, keabsahan dia. Ini rakyat tak minat. Saya faham tentang itu, katanya. Muhyiddin berkata demikian dalam wawancara dengan RTM dan Esra Awani. Februari lalu, Muhyiddin yang merupakan Presiden Bersatu mengumumkan parti itu keluar daripada Pakatan Harapan bagi membentuk sebuah gabungan kerajaan baru. Bagaimanapun, pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad kemudian meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri selepas tidak bersetuju dengan langkah tersebut. Krisis politik selama seminggu itu menyaksikan negara tidak mempunyai kerajaan. Yang di-Pertuan Agong akhirnya memilih Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas menerima sokongan daripada Barisan Nasional, PAS, GPS, kumpulan penyokong dari Bersatu dan anggota Parlimen PKR yang diketuai Azmin Ali. Bagaimanapun, Pakatan Harapan mempersoalkan dakwaan Muhyiddin mendapat sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Muhyiddin juga menghadapi masalah dalam partinya sendiri apabila Mahathir memilih untuk berada dalam blok pembangkang di Parlimen, menandakan kali pertama dalam sejarah sebuah parti berada dalam blok kerajaan dan pembangkang. Muhyiddin mengisytiharkan pelaksanaan PKP selepas 17 hari mengambil alih jawatan Perdana Menteri apabila kes jangkitan COVID-19 meningkat secara mendadak. Perintah itu dilanjutkan sehingga 12 Mei dan setakat ini jumlah kes jangkitan COVID-19 menunjukkan penurunan. Kerajaan Perikatan Nasional menghadapi tugas sukar untuk memulihkan semula ekonomi yang telah terjejas teruk akibat wabak berkenaan dan penguatkuasaan PKP. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan menerima dana berjumlah 50 juta American dollar daripada Qatar Development Fund yang bertujuan untuk membantu pelarian Rohingya di Malaysia dan dimasukkan ke akaun peribadi. Ada beberapa perkongsian di Facebook menuduh saya telah menerima dana dari Qatar Development Fund dan dimasukkan ke akaun persendirian. Tuduhan ini jelas fitnah dan bertujuan mengaibkan saya, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurutnya, Kerajaan Barisan Nasional pada masa lalu mengusahakan dana bagi membantu pelarian Rohingya di Malaysia. Qatar berbesar hati memberi penajaan terhadap isu Malaysia ketika itu. Namun kerajaan ketika itu tidak menerima apa dana atau bantuan bagi membantu Rohingya sehinggalah tampuk di Putrajaya berubah, katanya. Sebaliknya, Ahmad Zahid berkata, dana sebanyak 50 juta American dollar diterima ketika Pakatan Harapan menguasai Putrajaya. MP Bagan Dato' itu turut berkongsi pautan Facebook bekas timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bagi menyokong kenyataannya. Pada hantaran bertarikh 25 November 2018, Dr. Wan Azizah menulis, saya mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan terima kasih kepada beliau atas sumbangan 50 juta American dollar Kerajaan Qatar untuk program bantuan
pelarian Rohingya. Zahid menggesa Pakatan Harapan memberikan penjelasan terperinci mengenai dakwaan dana dari Qatar ini. Malah, Duta Qatar, Esa Muhammad juga menyatakan kerajaan Qatar telah mengikrarkan 50 juta American dollar bersamaan 198.9 juta ringgit bagi membantu masyarakat Rohingya di Malaysia. Kenyataan ini dikukuhkan dengan kedatangan pengerusi Yayasan Qatar bagi Pembangunan Pendidikan, Sains dan Komuniti QF dan Pendidikan yang Penting EAA YAM Sheikha Moza Nasir ke Malaysia dan lawatan ke Pusat Pembelajaran Anak Pelarian, dakwanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.